Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan homeostasis. Sebelum ni kita sudah pun belajar tentang homeostasis dalam bahagian 1 dan juga bahagian 2, iaitu tentang homeostasis dalam manusia, homeostasis dalam haiwan dan juga homeostasis dalam tumbuhan. Dan kita juga sudah tahu apakah kepentingan homeostasis itu dalam semua organisma. Dan sekarang kita akan sambung dengan pelajaran kita. Okey, tapi sebelum tu kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Okey, kepentingan homeostasis pada manusia dan juga pada semua benda hidup. Okey, jadi kita dah tahu bahawa homeostasis ini yang ada dalam badan manusia dan juga dalam benda hidup ni, tujuan dia adalah untuk menyelamatkan kita ataupun benda hidup itu daripada perubahan persekitaran dalaman yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada kita. Dan dianya adalah bertujuan untuk menyediakan satu keadaan yang optimum untuk tindak balas enzim kita dalam badan. Semua tindak balas metabolisme dalam badan kita ini memerlukan tindak balas enzim supaya metabolisme itu boleh berlaku dengan cekap. Jadi semua tindak balas kimia dikawal oleh enzim yang peka pada perubahan persekitaran. Enzim ini dia bertindak balas dengan optimum pada suhu badan organisma itu. Contohnya manusia. Suhu badan manusia yang sesuai untuk tindak balas enzim ialah 37 darjah Celsius. Enzim yang lebih pada suhu itu dia akan kurang tindak balasnya, menyebabkan enzim itu kurang peka. Jadi untuk memastikan enzim itu berada dalam tindak balas yang optimum, suhu itu kena stabil. Jadi untuk menstabilkan suhunya itu adalah peranan homeostasis dalam badan kita. Jadi kita harus bersyukur kerana homeostasis menyebabkan persekitaran dalam badan dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okey, jadi kita kena bersyukurlah. Terutamanya di sepanjang bulan Ramadan ni kita kena lebih bersyukur lagi. Okey, walaupun kita berada di rumah, kita masih boleh lagi belajar. Okey, jadi homeostasis ni penting untuk mengekalkan keseimbangan dalam badan kita. Jadi apa yang berlaku pada kehidupan kita kalau tak ada homeostasis? Jadi kalau tak ada homeostasis, suhu badan kita mungkin terlalu tinggi ataupun terlalu rendah hingga menyebabkan aktiviti enzim itu terencat. Ataupun kalau tidak ada homeostasis dalam badan kita, kemungkinan kita tak tahu pun dalam badan kita ni kekurangan air. Kekurangan air yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada sel-sel badan kita. Ataupun kita tak tahu yang kandungan air dalam badan kita ni terlalu tinggi. Yang juga boleh menyebabkan kemudaratan. Jadi kita bersyukurlah disebabkan Allah Tuhan telah mewujudkan satu sistem yang dinamakan homeostasis dalam badan kita supaya persekitaran dalaman itu kita boleh badan kita boleh kesan tanpa kita memudaratkan badan. Okey, jadi kita sudah pun habis bab ini. Jadi untuk itu saya minta supaya kamu siapkan semua nota ini, kamu tuliskan nota ini dalam buku nota kamu. Gambar-gambar ni kamu tak perlu lukislah. Hanya tulisan ini saja, sikit saja ya. Okey, dan akhirnya saya minta supaya kamu buat latihan. Okey, mana latihannya? Okey, kita tengok latihannya. Okey. Okey, ini latihan yang perlu kamu buat. Kamu kena buka Google. Okey, buka Google. Dan type ni lah. Type ini.
Okey, kita cuba buka Google. Kamu tak nak type ini juga kamu boleh menggunakan QR code ini. Scan saja menggunakan handphone kamu dan kamu akan terus kepada soalannya. Okey, kita tengok apa soalannya. Okey, kamu copy. Ni, kemudian kamu buka Google dan okey, kamu buka Google dan pastekan kat situ and then enter. Okey, ini soalan dia. Kamu tulis nama kamu, sekolah, nama penuh dan sekolah kamu penuh dan jawablah soalan ni. Soalan 1, mengapakah memakai beberapa lapisan kain nipis lebih baik daripada satu lapisan kain tebal untuk mengekalkan suhu badan? Bahagian badan yang manakah mempunyai fungsi yang sama dengan beberapa lapisan kain itu? Okey, kamu jawablah kat sini. Jawapan kamu. Jadi jawapan kamu boleh panjang jawapan dia. Okey, ini tiga markah. Alright. Kemudian bila sudah siap, soalan 1 dan soalan 2 dah siap, kamu boleh hantar. Submit saja. Okey, saya akan dapat jawapan kamu dan saya akan semak apakah jawapan kamu nanti. Okey, jadi kita sudah pun habis bab hemostasis. Jadi sebagai kesimpulannya, hemostasis ini adalah satu mekanisme yang penting pada badan kita supaya badan kita ini boleh dikekalkan dalam keadaan seimbang dan juga stabil untuk keselamatan diri kita. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Okey, bye-bye.